Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan berkenaan analisis cukai negara dan negara yang kami pilih ialah Indonesia. Ahli kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Nur Fasha binti Nurdin, Muhammad Farouk bin Mat Yunus dan Muhammad Syahafiq bin Amin. Pengenalan. Malaysia telah guna pakai dasar fiskal yang bersesuaian dengan persekitaran ekonominya bagi memastikan segala hasil yang diperolehi digunakan untuk kebajikan rakyat secara keseluruhannya. Objektif utama dasar fiskal ini diaplikasikan dalam ekonomi adalah untuk membantu dalam pertumbuhan guna tenaga penuh, meningkatkan kestabilan ekonomi dan memastikan pengagihan pendapatan serta kekayaan negara dilakukan dengan adil dan saksama di setiap peringkat. Menurut Lai Moi Chang 2001, dasar fiskal boleh ditakrifkan sebagai dasar yang boleh membantu dalam pelaksanaan perubahan terhadap perbelanjaan dan cukai negara di mana ini sangat penting untuk diberi perhatian oleh semua pihak pentadbiran negara. Dasar fiskal dan dasar kewangan adalah merupakan dua dasar yang berkaitan di mana pengaplikasian dalam negara adalah mempunyai tujuan yang sama. Definisi cukai. Cukai adalah sebagai jumlah kutipan yang telah ditetapkan dan dikenakan oleh kerajaan kepada individu atau pihak tertentu dalam masyarakat sesebuah negara. Kadar ini adalah bergantung kepada pemerintah sesebuah negara di mana setiap negara mempunyai kadar yang berbeza, namun seluruh negara di dunia ini mengenakan cukai ke atas rakyat mereka. Melihat kepada sejarah, cukai telah lama diperkenalkan di dunia, namun kepentingannya kepada negara tidaklah seberapa penting seperti hari ini di mana kini cukai telah dianggap sebagai pendapatan utama negara. Tujuan cukai. Cukai memberi banyak kebaikan kepada pembangunan negara dan kebajikan rakyat. Cukai pendapatan ini diperkenalkan adalah untuk memastikan negara dapat mengumpul hasilnya yang tinggi bagi menampung perbelanjaan tahunan agar kebaikan dapat diagihkan kepada rakyat melalui projek-projek pembangunan awam yang dijalankan seperti sekolah, universiti, hospital, klinik, jalan raya dan kemudahan awam yang lain. Adanya cukai juga, kerajaan boleh mengekalkan pertumbuhan ekonomi negara terutamanya semasa negara berdepan dengan masalah kelembapan ekonominya menjadi satu alat yang boleh digunakan untuk mengagihkan semula pendapatan serta kekayaan negara sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Ia juga untuk meringankan beban kos sara hidup rakyat dengan pemberian subsidi ke atas barang keperluan dan makanan asas mereka. Klasifikasi cukai. Cukai langsung. Cukai yang dikenakan ke atas individu atau pihak tertentu dengan kadarnya adalah bergantung kepada kemampuan mereka. Jumlah cukai langsung yang perlu dibayar oleh individu terlibat kepada pihak kerajaan adalah berdasarkan kepada pendapatan bulanan atau tahunan mereka.
Cukai tidak langsung. Ia adalah merupakan sejenis cukai yang dikenakan kepada individu atau pihak yang terlibat dengan aktiviti pengeluaran atau penggunaan barang atau perkhidmatan yang boleh dikaitkan dengan aktiviti ekspor dan import dalam negara. Cukai berkadar. Cukai yang boleh memberi beban relatif yang sama kepada semua pembayar cukai dalam negara. Keadaan ini berlaku kerana setiap dalam liabiliti secara tidak langsungnya boleh meningkatkan pendapatan cukai dengan kadar yang seiring. Seterusnya, cukai progresif. Cukai yang dikenakan kepada pembayar cukai akibat daripada berlakunya kenaikan kadar liabiliti. Kenaikan kadar liabiliti ini berlaku disebabkan oleh meningkatnya pendapatan yang diperolehi oleh mereka. Dan yang terakhir, cukai regresif. Cukai yang dikenakan kepada semua pembayar cukai dalam negara akibat daripada berlakunya peningkatan beban relatif yang tidak berkadar. Prinsip cukai. Menurut Adam Smith, 1776, sistem percukaian yang telah diaplikasikan dalam sesebuah negara adalah untuk mengatur semua sistem percukaian yang ada menjadi satu sistem yang lebih rasional di mana ia didorong oleh beberapa prinsip seperti berikut. Yang pertama, memenuhi tujuan utama sistem percukaian itu sendiri, iaitu untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan pembayar pula menunjukkan sokongan mereka terhadap usaha tersebut. Kedua, cukai yang dikenakan perlulah mengikut kadar cukai yang dikenakan kepada pembayar perlulah jelas dan tepat untuk mengelakkan berlakunya kekeliruan. Yang ketiga, waktu yang sesuai agar semua pembayar mampu membuat pembayaran tersebut kepada pihak kerajaan. Yang keempat, cukai yang telah dikutip tidak boleh digunakan untuk memenuhi keperluan peribadi pemerintah tetapi untuk memenuhi keperluan rakyat demi meningkatkan lagi kesejahteraan hidup mereka. Walaupun prinsip yang diperkenalkan oleh Adam Smith ini dilihat relevan, namun bagi sesebuah negara, prinsip cukainya adalah berbeza mengikut kepada aspek yang telah ditetapkan. Aspek yang telah ditetapkan adalah seperti equity, kecekapan ekonomi dan keberkesanannya kepada pentadbiran cukai. Equity. Prinsip yang berlandaskan kepada equity ini adalah merupakan satu prinsip yang memerlukan hasil cukai yang telah dikumpulkan oleh pihak kerajaan diagihkan secara adil dan saksama kepada rakyat. Pengagihan ini kebiasaannya dilakukan melalui penyediaan kemudahan awam yang diperlukan oleh masyarakat setempat dan pemberian bantuan-bantuan tertentu kepada mereka yang memerlukan. Kecekapan ekonomi. Kecekapan ekonomi ia dapat membantu dalam memastikan setiap cukai yang dikenakan kepada rakyat adalah tidak membebankan mereka di mana kadar yang dikenakan adalah relevan dengan pendapatan mereka. Pada masa yang sama, ia tidak menghalang objektif utama
cukai itu diperkenalkan iaitu untuk membantu dalam pembangunan ekonomi negara. Keberkesanan pentadbiran cukai. Prinsip ini pula diperkenalkan untuk memastikan bahawa setiap cukai yang dikenakan kepada rakyat tidak memberi implikasi negatif yang besar kepada mereka dan menunjukkan adanya prinsip keberkesanan pentadbiran. Ia boleh memastikan semua kutipan hasil cukai adalah tidak melibatkan kos yang tinggi sehingga menyebabkan rakyat terbeban dengan jumlah yang dikenakan. Analisis cukai di Indonesia. Definisi dan tujuan cukai di Indonesia. Sebagaimana Malaysia, Indonesia juga telah memperkenalkan cukai pendapatan kepada seluruh warga negaranya, di mana kadar yang dikenakan kepada setiap pembayarnya adalah ditentukan oleh pemerintah negara. Cukai pendapatan di Indonesia bukan sahaja perlu dibayar oleh warga negaranya, ia juga perlu dibayar oleh pemaustautin tetap, iaitu mereka yang berada di Indonesia dengan tujuan untuk bekerja dan memperolehi pendapatan daripada hasil negara tersebut. Kadar cukai pendapatan yang dikenakan kepada setiap pembayar di Indonesia adalah seperti jadual 1 di bawah. Berdasarkan jadual cukai yang dipaparkan, kita dapat lihat peratusan cukai yang dikenakan kepada rakyat Indonesia berdasarkan pendapatan yang diperolehi oleh rakyat tersebut. Walaupun kadar ini dilihat seperti membebankan rakyat, namun kerajaan Indonesia telah menetapkan syarat tertentu di mana setiap pembayar cukai yang diwajibkan untuk membayar cukai adalah individu yang telah memenuhi syarat tersebut. Antara syarat-syarat tersebut ialah pembayar cukai tinggal di Indonesia. Bagi pembayar cukai bukan warga negara, mereka perlu membayar cukai apabila tinggal di Indonesia lebih daripada 183 hari dalam tempoh 12 bulan. Pembayar cukai berada di Indonesia sepanjang tahun fiskal dan mempunyai keinginan untuk menetap di Indonesia. Bagi pemaustautin, mereka akan dikenakan cukai pegangan sebanyak 20% daripada jumlah pendapatan yang diperolehi di Indonesia. Klasifikasi cukai di Indonesia. Pertama, cukai pendapatan. Kenakan kepada rakyatnya sama ada mereka adalah merupakan warga negara maupun pemaustautin tetap. Kedua, cukai syarikat. Setiap syarikat yang beroperasi di Indonesia akan dikenakan cukai sebanyak 25% bagi setiap pendapatan yang diperolehi mereka sama ada pendapatan domestik maupun pendapatan antarabangsa. Ketiga, cukai pendapatan korporat. Bagi sebuah syarikat yang dibuka di Indonesia adalah menjadi tanggungjawabnya untuk membayar obligasi cukai sebagaimana yang telah ditetapkan. Keempat, cukai harta. Dikenakan kepada individu yang mempunyai harta tanah di mana kadarnya adalah progresif setiap tahun. Kadar yang dikenakan juga adalah bergantung kepada nilai harta yang dimiliki. Kelima, cukai tanah dan pembinaan.
dikenakan kepada setiap bangunan yang dibina di atas tanah hak milik Kerajaan Indonesia di mana pembayarnya adalah dibuat setiap tahun oleh pemilik bangunan. Keenam, cukai kenderaan. Cukai kenderaan juga dikenakan kepada rakyat Indonesia yang mempunyai kenderaan seperti di Malaysia. Trend cukai di Indonesia. Seperti mana yang telah dijelaskan, cukai pendapatan atau cukai yang dikenakan kepada individu berdasarkan kepada hasil pendapatan yang diperolehi oleh mereka di Indonesia adalah berkadaran progresif. Ini bermaksud nilai cukai yang harus dibayar oleh mereka adalah bergantung kepada nilai pendapatan yang diterima dan kebiasaannya kadar yang dikenakan kepada mereka adalah di antara 5% sehingga 30% sahaja. Jadual 2 di bawah menunjukkan dengan lebih jelas kadar cukai pendapatan yang dikenakan kepada individu berdasarkan kepada pendapatan bulanan yang diterima oleh mereka. Jadual 2 menunjukkan peratusan kadar cukai mengikut tingkat pendapatan di Indonesia. Kesimpulannya, tidak dapat dinafikan bahawa terdapat ramai manusia berusaha dan bekerja untuk menghasilkan pendapatan mereka bagi tujuan simpanan. Namun begitu, sebahagian pendapatan yang diterima itu perlulah disumbangkan kepada negara untuk membolehkan negara membangun dan maju pada masa akan datang. Pada dasarnya, kadar cukai yang dikenakan kepada setiap pembayar bukanlah sesuatu yang akan membebankan mereka, namun ia adalah bertujuan untuk memenuhi keperluan semasa mereka dalam sesebuah negara. Oleh itu, pihak kerajaan amat mengharapkan sumbangan mereka melalui cukai yang dikenakan kerana adanya pendapatan yang kukuh daripada cukai ini, ia membolehkan kerajaan menampung perbelanjaan negara dan memberi kemudahan kepada rakyat. Antara kemudahan yang telah berjaya disediakan oleh kerajaan hasil daripada kutipan cukai ini adalah seperti jalan raya, jambatan, hospital awam, taman dan beberapa perkhidmatan awam yang lain. Secara ringkasnya, cukai yang dikenakan kepada pembayar ini akan memberi kelebihan dan kebaikan kepada semua di mana masyarakat akan melalui kehidupan yang lebih selesa. Sekian, terima kasih.